Saya hadir. Betul mak saya tu. Dia tak ceria je. Dia mula. Hari Maulid tu okey tak ya? Ha? Hari Maulid insya-Allah. Insya-Allah. 9.30 pagi ya. Nanti kalau ada undangan ustaz kita kalau kita call ke orang terserat sebelum bantu. Satu hari aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Kita kesambung pada malam ini bicara pengajian kitab kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita sambung pada malam ini kalau yang Rumi muka surat 25. Kalau saya tersilap. Kalau ada yang Jawi muka surat yang ke-10, baris yang kedua daripada atas ke bawah, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Sambung di situ. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita kesambung pada malam ini anggota zahir manusia yang ketiga. Selepas daripada kita membicarakan mata, selepas daripada kita membicarakan telinga, pada malam ini kita akan bicarakan satu anggota yang disebut daging yang tidak bertulang, iaitulah lidah manusia. Fasal yang ketiga pada menyatakan ataupun pada menjelaskan lidah. Ketahui olehmu, ya talib, wahai sekalian orang-orang yang menuntut ilmu akhirat, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia, dengan lidah, akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan pengetahuan, yakni ilmu yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia, dengan lidah, akan ilmu yang memberi manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Di dalam bicara fasal yang ketiga ini, kita akan membicarakan tentang satu anggota yang sangat-sangat penting pada tubuh manusia, iaitulah lidah. Kalau kita bicarakan fasa yang pertama dulu, iaitu anggota mata, banyak kena pada orang lelaki.
Tak, sebab orang lelaki ni yang paling payah dia nak jaga adalah anggota mata lah. Tak, daripada mata dia bawa jatuh ke hati, daripada hati itu dia mula rasa gelisah, mula rasa tak tenang, mula rasa macam-macam. Tak, sampai dia boleh bawa kepada zina kemaluan. Tapi malam ni bincang tentang anggota lidah, dia banyak hala pergi pada orang perempuan. Kalau orang perempuan tak mahu dengar, tak apa, boleh balik sekarang, tak ada masalah. Sebab dia bincang bab lidah ni, dia banyak berkait dengan kita orang perempuan. Nabi SAW ketika pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok dalam syurga ni ramainya orang-orang miskin. Dalam neraka ni ramainya terdiri daripada kalangan orang-orang perempuan. Ulama bagi tahu pasal apa ramai orang perempuan berada dalam neraka. Dua sebab. Yang pertama kerana tidak taat pada Allah dan pada Rasul. Dan yang kedua kerana tidak taat pada suami sekiranya dia diberikan jodoh oleh Allah Ta'ala menjadi isteri. Taat pada Allah ni apa? Semayang 5 waktu biar cukup. Kan kita buat sama dah, kita punya formula. Malah macam mana jangan kurang daripada 5. Rajin macam mana jangan lebih daripada 5. Jangan lebih, jangan kurang. 5 mesti cukup. Tak? Dalam keadaan biasa, buat dalam keadaan biasalah. Kalau diberikan keuzuran, umpama kita sakit, daripada asas semayang sambil berdiri, tak mampu dah berdiri kita ni, boleh duduk. Nak duduk tak mampu dah juga, boleh baring. Baring pun tak boleh, mengiring. Mengiring pun tak boleh, guna isyarat anggota. Isyarat dengan kepala. Angguk-angguk Kiam, aduk aja tu. Kemudian rokok, angguk, isyarat. Kemudian angguk lagi, sami Allahu liman hamidah, angkat kepala. Kemudian angguk bawah sikit, isyarat pada sujud. Begitulah. Angguk pun tak mampu dah, kepala dia tak boleh kerak. Dengan isyarat mata, kelip-kelip mata, buka, pejang celek, isyarat semayang. Dengan mata pun tak boleh juga, paling kurang dengan hati. Dengan hati tak boleh, innalillah. Maksud ulama sebut kat sini, selagi akal masih berfungsi, wajib kena solat. Maka orang perempuan taat pada Allah, semayang cukup 5 waktu. Dia tak main ngelak-ngelak. Pasal apa? Sebab orang perempuan yang kalau dia jahil dalam bab masalah darah dia sendiri, dia banyak mengelak pada bab masalah semayang. Betul ke tidak? Orang lelaki tak ada jawab betul sebab tak rasa mari darah. Orang perempuan, kalau dia tak cermat, dia tak belajar bab darah dia sendiri kan? Banyak perbahasan bab darah, ada kitab khusus bab darah ni. Saya pun Allah panjang nak belajar. Tapi kena belajar juga pasal bini kita orang lelaki ke orang perempuan? Fazli. Bini kita orang perempuan. Lepas tu kita tak tahu Allah Ta'ala nak bagi kita anak lelaki ke perempuan. Takut jatuh ada anak perempuan, tak bawah tanggungjawab kita sebagai ayah. Anak perempuan bukan duduk bawah mak, duduk bawah ayah. Bab darah dia, kita sebagai pok wajib kena ajar. Kita tak pandai ajar, wajib kena upah ustazah mengajar. Wajib tu. Nak upah tak mampu, ajak dia mari tengah kuliah sekali, ngaji ilmu fada'in. Sampai ulama bagi tahu, mana-mana orang yang dengan sengaja 3 kali dia tak hadir kuliah mengaji ilmu fada'in dengan sengaja, tanpa sebarang alasan, tanpa uzur syar'i, maka orang ni sesungguhnya telah menjadi fasik. 3 kali tak datang kuliah dengan sengaja, ngaji ilmu fada'in lah. Kalau dia pandai ada ilmu fada'in, ngaji akidah betul dah, reti dah, ngaji fiqh pun pandai dah, ngaji tasawuf pandai dah, tak apalah. Tapi kalau dia ni tak pandai lagi, tu jadi masalah. Jadi orang perempuan banyak ngelak bab ni, bab semayang. Orang tanya semayang kalau tak boleh semayang mak, padahal dia tak mari darah pun. Nampak?
Padahal darah yang mari itu bukan darah haid umpama. Kan kita belajar darah haid, sekurang-kurang darah haid adalah 1 hari 1 malam sekurang-kurang. Paling banyak 15 hari 15 malam. Biasanya 5 hari 6 hari 7 hari. Itu biasa. Kalau mari kurang daripada sehari semalam, tu bukan darah haid. Kalau lebih daripada 15 hari, bukan juga darah haid. Orang panggil darah apa? Maka kalau bukan darah haid tu, hukum dia macam mana? Kena semayang tak? Situlah. Atau orang panggil taat pada Allah. Nah, yang kedua taat pada Rasul. Ajaran-ajaran Rasul samalah tadi. Maksud kata dia berpegang dengan ajaran agama, semayang cukup, bila saat puasa, puasa cukup, saat tutup aurat molek. Kemudian yang kata banyak terjerumus ke dalam api neraka, tidak taat kepada suami. Ada suami, antara kekasaran yang isteri buat pada suami adalah seorang isteri, dia jahat perkataan dia dengan suami. Tu. Hak lebih lagi jahat adalah dia meminta cerai daripada suami tanpa sebab. Yang ni Nabi sebut tak layak masuk ke dalam syurga dan tak layak mencium bau syurga. Pasal apa? Jahat mulut dengan suami, minta cerai tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab lain pasal. Dah. Ramai ada berlaku orang perempuan, dia kahwin boleh 2, 3, 4 tahun, kemudian lepas kahwin 2, 3, 4 tahun, cinta dia pada suami mulai pudar. Bila dia jumpa di pejabat, office mate dia, laki-laki yang lebih handsome, lebih segak daripada suami dia. Pasal masa dia kahwin dulu bukan kerana ikhlas pada Allah, kerana dia tertawan dengan segak ya. Tapi suami dia ni nak kata segak sangat tak juga. Dengan ustaz kalah suami dia. Saya kata menyampuh aku dengan kuliah ustaz ni. Tapi dia jumpa. Sebab tu ulama kata Nabi sebut kahwin untuk orang lelaki. Dikahwini perempuan itu kerana 4 perkara. Dalam 4 tu, nasab, kecantikan, kekayaan, agama. Nabi suruh pilih yang beragama, pandang yang tu yang utama. Yang cantik penting juga supaya mata kita ni kan kita suka tengok benda-benda cantik. Kita tengok orang perang, bini aku pun cantik juga, gitu. Tapi itu bukan menjadi ukuran utama. Tak, kalau sekadar cantik saja, tapi suami jenis kaki pukul, panah barang, seronok tak? Orang perempuan cantik saja tapi masak tak pandai, mulut kasar dengan suami, suruh semayang malas semayang, suruh pakai kain tudung malas pakai kain tudung, mulut duk fitnah, duk mengupak orang, walaupun muka comel, akhlak huduh, cantik tak macam tu? Tak cantik juga. Nampak? Gitu. Jadi nak sebut kata orang perempuan siapa jahat, bila dia jumpa dengan office mate, dia minta cerai. Padahal kata ulama, kalau contoh dia minta cerai daripada suami dia, dia kahwin dengan laki-laki tu, dia tidak akan jumpa kebahagiaan sebagaimana yang suami pertama bagi pada dia. Orang perempuan kena hati-hati bab ni. Nampak? Dia harap kau bila dia berpisah dengan suami, kawan hak baru ni akan lebih seronok. Padahal kawan hak baru ni cuma nak pujuk rayu dia. Umpama nak pada harta dia, dah umpama nak kikih duit dia. Ramai kau orang panggil laki hidung belang. Dah istilah laki hidung belang, tapi kat sini tak ada lah. Sini hidung orang belakang ni. Kat hidung belang. Nampak? Jadi macam tu. Jadi dia ingat kau bila pergi pada laki-laki nak lebih bahagia dah cerai dengan suami pertama tu. Dengan laki-laki lain konon dia kata janji nak kahwin dengan kita, dia tak jadi kahwin. Last kali perah menungging kita seorang-seorang. Atas dunia kena dah balasan. Akhirat kamu minta cerai dengan suami kamu tanpa sebab, sedangkan suami kamu bagi nafkah cukup, rumah suami kamu bagi pada kamu, kereta dia bagi, pakaian kamu lengkap, makan minum kamu kenyang semua. Duduk kat rumah goyang kaki semata-mata. Goyang kaki asal kuku. Tapi minta cerai lagi daripada suami. Tu guna jahat mana? Jahat pada lidah. Dah, itu bahaya tu orang perempuan. Bukan kata orang lelaki tak jahat lidah, tapi banyak hal lagi pada orang perempuan. Jadi belajar ni tujuan dia kita niat supaya kita nak baiki diri kita sendiri. Baik. Kemudian dia sebut
bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau. Yang pertama tujuan dia apa? Supaya membaca engkau dengan dia dengan lidah akan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri berasal daripada kalimah qara'a yang membawa maksud baca. Tak Al-Quran. Tapi kita baca tak Quran. Subhanallah. Ni muhasabah untuk diri saya juga. Tak. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata siapa-siapa yang membaca 50 ayat daripada ayat Al-Quran dalam masa satu hari, sama ada siang ataupun malam, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai kepada Allah. Dalam sehari, ulama bagi tahu panduan berdasar pada hadis, dalam sehari sekurang-kurang 50 ayat Quran. 50 ayat Quran di banyak mana? Kata ulama 2 muka surat. 2 muka surat berapa pipi? 4 pipi. 1 dah, 1 2 dah. 1 2 3 4 pipi dalam sehari. Berapa daripada kita bangun daripada tidur sampai kita tidur kembali, 50 ayat yang kita baca siang ataupun malam dalam sehari, maka tidak akan ditulis sebagai manusia-manusia yang lalai kepada Allah. Dah, dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, hadis yang sangat panjang. Bawah tu Nabi sebut tentang kelebihan membaca Quran. Nabi kata siapa yang membaca Quran 1 huruf diberi kepadanya 10 ganjaran pahala. Aku tidak katakan kepada kamu dak alif lam mim 1 huruf, tidak, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, maka 1 darab 10 30. Kita baca alif lam mim sahaja. Tak, ulama bagi tahu, dia sebut siapa-siapa yang nak beramal dengan hadis tadi, yang kata baca 50 ayat tak mampu, baca 1 surah pendek pun tak apa. Yang penting dalam sehari mesti baca Quran. Hak baca dalam sembahyang tu tak kira. Sebab tu memang kewajipan dah tu. Tak, sebab dalam solat mesti baca surah. Surah apa? Rukunnya Fatihah. Hak surah-surah selain Fatihah tu sunat ya. Dah. Tu. Maka ulama dia sebut tak boleh 50 ayat kurang-kurang 1 surah pendek. Surah hak paling pendek sekali dalam Quran surah apa? Surah Al-Kautsar. Sebab dia berapa ayat? 3 ayat. Qul huwallahu berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa ayat? Inna a'tayna 3 ayat. Apa pendek satu lagi baca tu. Ada setengah ulama dia bagi amalan sebagaimana kata Nabi SAW pernah tanya kepada sahabat-sahabat, siapa dalam kalangan kalian yang boleh sebelum daripada dia tidur dia khatamkan Al-Quran? Sahabat kata, oh panjang sebelum tidur nak khatam Quran 30 juzuk. Tanya kawan ni sudah, pergi pada Sayyidina Ali. Ali kata, saya boleh wahai Rasulullah. Macam mana nak buat? Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahala membaca surah Al-Ikhlas 3 kali menyamai dengan pahala khatam satu Quran. Tak, baca Qul huwallah. Dia bukan surah Qul huwallah, nama surah Al-Ikhlas. Dalam 4 qul surah Al-Kafirun, bila kita baca surah tu ada perkataan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca surah Al-Falaq, ada perkataan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil, terus sebut. Kita baca surah An-Nas, banyak kali sebut An-Nas. Tapi bila kita baca surah Al-Ikhlas, tak ada pun sebut perkataan Al-Ikhlas.
Nah, sebab surah tu hak tu kita bincang dalam kitab Misbah, sebab dia berkait dengan bab tauhid, bab akidah. Maka tauhid dan akidah mesti lahir daripada hati yang ikhlas kepada Allah. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu lam yalid wa lam yulad. Itu Allah. Dah, daripada ayat tu pun kita boleh reti sifat-sifat Allah. Baik, tak apalah. Cuma nak sebut yang kata Quran, maka tak boleh 50 ayat dalam sehari, sikit pun tak apa. Baca tak boleh, sibuk sangat, banyak projek, banyak urusan. Tengok Quran pun memadai. Kerana Quran tengok boleh pahala. Dan ulama dia tambah lagi, satu-satunya benda yang bila mana kita baca walaupun tak faham, yang Allah bagi pahala, Quran. Dah, kita baca Quran kita tak faham, tapi diberi pahala oleh Allah. Itu besar. Kata seorang tokoh ulama, nama ulama tu kalau saya tak silap nama dia Sufyan. Dia sebut 3 perkara yang boleh menjadi ubat kepada hati manusia. Yang pertama dia sebut ziarah kematian. Ziarah orang mati. Penting tuan-tuan. Dah, ziarah orang mati. Kalau berlaku kematian dalam kampung kita, kita pergi ziarah, kita solat jenazah sekali. Solat yang paling senang solat jenazah, pasal dia 2 kali rokok je. Salat apa 2 kali rokok? Hari tu kan berlaku dah kan, lepas raya korban hari tu. Salat gerhana. Baik, salat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud, tapi berlaku ada orang rokok. Dia semat Allah